Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Abi Qasimil Amin Sayyidina anta maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulin Amin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat iman dan Islam, dengan limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada kita. Sekali lagi kita dapat hadir ke masjid sembahyang berjemaah. Kita dapat duduk di dalam majlis ilmu setelah beberapa lama kita tak boleh mai ke masjid. Setelah beberapa lama kita tak sembahyang berjemaah di masjid. Setelah beberapa lama majlis ilmu tak boleh dijalankan di masjid. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang kita dapat hadir diri ke masjid sembahyang berjemaah. Kita dapat dengar kuliah, satu suasana yang dirindui oleh orang Islam yang beriman. Saya sebut suasana sembahyang berjemaah, suasana duduk di dalam kuliah, dengar kuliah ini satu suasana yang dirindui oleh orang Islam yang beriman. Sebab kalau kata Islam saja ramai di luar sana. Islam ni ramai.
Islam ni berlungguk dekat luar sana, Tuan Haji. Sebab syarat Islam itu senang. Nabi sebut al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ni Islam. Islam itu apabila hang bersaksi, hang mengaku bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan hang. Hang bersaksi, hang mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul hang. Hang Islam. Islam ramai. Ada juga Islam yang dia tu Islam tapi dia tak sembahyang. Islam. Orang Islam tapi dia buat maksiat. Islam. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala dia mendetailkan, dia memperincikan kepada kita ciri-ciri orang Islam yang beriman, ni tak ramai. Terus jadi tak ramai. Sikit ya. Apakah ciri-ciri orang Islam dan ciri-ciri yang dia tu beriman? Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hal ini tak ramai. Allah kata sesungguhnya mereka yang mengimarahkan masjid Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ayat-ayat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah sebut, Allah kata sesungguhnya mereka yang mengimarah masjid-masjid Allah. Salah satu bentuk pengimarahan masjid adalah dia duduk di dalam majlis ilmu. Kalau bab sembahyang ramai, tapi ayah-ayah, ibu-ibu boleh renunglah, tengoklah, di mana pun bab nak duduk dalam majlis ilmu ni tak ramai. Tak ramai. Allahumma shalli Muhammad. Kadang-kadang saya bila sampai lewat sikit, sampai orang tengah sembahyang tu dia penuh sampai ke belakang. Tapi saya jadi tak heran. Sebab saya tahu, adakah saat lagi nak dengar kuliah seramai tu? Dah. Kita ni ayah-ayah dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ni lebih kurang 4 bulan, 5 bulan kita tak boleh main masjid. Berapa lama kita tak sembahyang Jumaat, berapa lama kita tak dengar kuliah. Saya katakan suasana ni suasana yang dirindui oleh orang Islam yang beriman saja. Sebab tu Nabi SAW sebut perangai orang beriman itu ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nabi kata, iaitu seseorang yang hatinya terpaut, dia teringat dekat masjid. Mana tak teringat? 4 bulan tak boleh main, hang tak teringat kah? 5-6 bulan hang tak boleh dengar kuliah, hang tak rindu kah? Saya katakan yang rindu tu orang beriman kah? Hak tak beriman ni dia kata tutup terus tak apa. Masjid. Sungguh. Ni start daripada 18 hari bulan 3 hari tu ni kena PKP, masjid tak boleh main, sembahyang jemaah pun tak boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tarawih pun dalam rumah, sembahyang raya pun dalam rumah. Dia cukup seronok waktu tu, dia bersyukur. Alhamdulillah masjid tak buka. Dia bersyukur masjid tak buka. Pasal apa? Pasal dia tak gaduh buat apa. Sembahyang jemaah aku tak gaduh, mai dengar kuliah pun aku tak gaduh. Dia selesa masjid tak buka. Tapi orang beriman, dia teringat. Dia teringat ni, bila pula lah boleh pergi masjid? Bila pula lah boleh pergi dengar kuliah? Duk menanti. Sebab tu nah, ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena sedang. Kita kena tahu sebab apa kita diciptakan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah dengan 3 sebab. Kita kena sedar, Tuan Haji, sebab apa kita diciptakan oleh Allah. Hari ini Allah hidupkan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sampai hari ini hang hidup tak mati-mati. Apa sebab Allah bagi hang hidup? Kata ulama, kita dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala kerana 3 sebab. Pertama kata Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sebab pertama. Pertama, kita diciptakan, kita dihidupkan untuk beribadah. Allah sebut, Allah kata, tidaklah aku ciptakan kamu, wahai manusia dan jin, melainkan untuk beribadah kepada aku. Maknanya, ayah-ayah ibu rahmati Allah, kita dihidupkan untuk beribadah. Itu mula-mula sekali. Maka sebab tu ayah-ayah ibu-ibu, saya pesan, apa bentuk peluang, kita ada peluang, kita ada ruang untuk nak beribadah, buatlah ibadah. Kena buat. Sebab kita diciptakan untuk perkara tu. Waktu mana kita tak mau ibadat, waktu mana kita malas nak ibadat, waktu mana kita buat hala balai dengan nak ibadat, bererti waktu tu kita dah lari daripada tujuan asal. Petanda Allah tak redha dengan kita. Kita sibukkan diri kita dengan benda yang tak berfaedah. Kita sibukkan diri kita dengan benda yang sia-sia. Kita sibukkan diri kita dengan perkara dosa. Waktu tu Allah dah murka dengan kita. Nabi sebut, Nabi kata, min alamatin i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Nabi kata, hang nak tengok petanda Allah tak redha dengan satu orang tu. Allah benci, Allah meluat dengan satu orang tu. Apa dia? Hang tengoklah dia pada satu petanda, iaitu dia menyibukkan diri dia dengan perkara dosa, dia sibukkan diri dia dengan perkara sia-sia. Daripada sekecil-kecil ibadat sampai sebesar-besar ibadat, semampu kita. Habis minta, kita kena buat. Sebab kita diciptakan untuk ibadat. Saya dalam bab ibadat ni, saya nak tekan satu benda ya. Ibadat ni juga ibadat. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu, kita suka pandang leceh. Kita pandang remeh dengan ibadat ni. Apa dia? Iaitu duduk mendengar majlis ilmu. Benda ni kita gagal. Kita gagal dengan majlis ilmu. Kita buat tak peduli, kita buat tak reti, kita buat dia tak ada apa. Ini masalah kita. Sedangkan duduk mengaji, duduk kita dengar majlis ilmu tu, apa hukum dia? Kita tahu. Tapi kita buat leceh. Kita tak ada langsung nak memuliakan majlis ilmu. Kita tak ada nak mengagungkan majlis ilmu ni. Sedangkan Allah kata, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mentazimkan syiar-syiar Allah, sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesiapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, mereka itulah orang yang bertakwa. Dalam hati ada takwa. Apakah syiar Allah? Syiar Allah tu apa dia? Banyak syiar Allah. Antaranya, pertama, masjid. Masjid ni kita kena muliakan masjid. Kita kena agungkan masjid. Masuk masjid ada tata tertib dia, ada orang kata apa, peraturan dia.
Pasal apa? Pasal masjid ni syiar Allah. Dia masuk dengan kaki kanan, dia keluar dengan kaki kiri. Masuk ada doa, keluar ada doa. Peraturan ni tak ada di tempat lain. Dia tak ada di tempat lain. Masuk pula kena tahiyatul masjid. Tuan Haji masuk Tesco tahiyatul masjid tahiyatul Tesco? Tak ada. Tahiyatul Tesco tak ada. Allah Muhammad. Dia tak ada tempat lain di masjid. Pasal apa? Kita disuruh, kita diperintah untuk memuliakan masjid sampai macam tu sebab dia syiar Allah. Termasuk lagi dalam syiar Allah apa dia? Iaitu azan. Azan termasuk dalam syiar Allah. Termasuk dalam syiar Allah majlis ilmu, syiar Allah. Sebab tu ayah-ayah ibu, jangan buat leceh dengan majlis ilmu. Jangan kita buat lekeh dengan majlis ilmu. Mailah duduk mengaji. Semenjak 2 menjak ni saya berasa nak kempen. Mailah mengaji dalam majlis ilmu ni. Kita gagal benar ni. Dulu bab sembahyang kita kempen cantik, alhamdulillah, memang kena kempen. Pasal sembahyang tu wajib, kita kempen, jom sembahyang jemaah. Alhamdulillah ramai. Kita kempen. Masjid-masjid, surau-surau, pengurusi, tok-tok imam semua kempen, jom sembahyang jemaah. Kita kempen lagi sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Ingat tak? Ada kan? Ada. Alhamdulillah subuh ramai. Tapi mai majlis ilmu kita tak kempen. Majlis ilmu ni bagi kita tak ada apa. Lain kali kita kata apa, siapa nak dengar, dengar, tak mau dengar, sudah. Nampak leceh majlis ilmu tu. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu, kita kena jujur dengan diri. Tolong jujur dengan diri. Aku tak ada kerja, aku tak ada apa-apa, ustaz pun main mengajar. Kita duduklah bagi kerjasama. Kita duduk bagi kerjasama. Apa salahnya ayah-ayah ibu? Sehabis mampu saya katakan, antara waktu maghrib dengan Aisyah ni mesti kena bagi lapang. Sebab waktu ni lah waktu peluang kita untuk beribadah kepada Allah. Waktu maghrib dengan Aisyah ni kena bagi lapang. Sehabis mampu. Kena usaha sehabis daya. Aku mesti lapangkan waktu ni antara maghrib dengan Aisyah. Aku nak ibadat. Masa yang tak sampai 1 jam, ayah-ayah dirahmati Allah, tak sampai sejam, hang lapangkan untuk beribadah kepada Allah, insya-Allah Allah akan lapangkan semua untuk hang. Masa yang tak sampai 1 jam, hang lapangkan untuk Allah, hang lapang untuk ibadah pada Allah, insya-Allah Allah akan lapang semua untuk hang. Cuba ayah-ayah, ibu-ibu cuba try amal, tengok waktu ni. Amal sampai mati. Aku mesti lapang waktu ni. Aku main masjid, sembahyang maghrib jemaah, aku berwirid, aku berdoa, sembahyang ba'diyah, aku dengar kuliah, sekali aku sembahyang isyak pula. Sampai tu imam habis bagi salam, taqabbalallahu minkum. Hang buat sampai mati. Hang tengok Allah pemudah semua untuk hang. Pasal hang lapang masa dengan Tuhan. Tuhan akan lapangkan semua untuk hang. Kalau tak harap waktu ni, waktu bila lagi ayah-ayah, ibu, cuba kita fikir saat kita renung saat. Kalau waktu ni tak lapang ni, waktu bila lagi kita ada? Pagi sampai ke petang kerja. Pagi sampai petang cari rezeki. Saat saya ibadat tengah malam, tak usah berbohong lah. Tengah malam bohong lah. Allahumma salli Muhammad. Kadang-kadang terlajak, tak jaga, tak sedang, macam-macam alasan kita ni ayat yang rahmati Allah. Letak dah jam Ustaz tepi telinga, tak dengar. Dia jadi mamun, dia lali, dia tutup-tutup, dia tidur balik.
Kita manusia yang dirahmati Allah, bukan senang nak bangun malam ni. Waktu yang kita dah memang jaga, tak tidur lagi waktu ni. Orang kata duduk tengah segak lagi ni. Waktu ni yang dirahmati Allah, kena ibadat pada Allah antara maghrib dengan Isya. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, jujur dengan diri. Kadang-kadang saya jadi nak tertanya-tanya. Jenis orang yang betul-betul dia semayang, bagi salam terus dia belah. Kadang-kadang nak tanya, Haji nak pergi mana? Nak tanya. Kan maklum semayang terus belah. Saya nak tanya, maklum nak pergi mana? Bukan dia tak tahu saya dah mengaji. Allahumma salli Muhammad, tapi kita sangka baik, mungkin dia ada kerja. Kita sangka baik, tapi hang tak boleh tipu Allah. Hang tak boleh tipu Allah. Allah tahu hang ada kerja, hang tak ada kerja. Allah tahu hang sibuk, hang tak sibuk. Ayah-ayah, ibu-ibu, kadang-kadang lah hak lagi kesian tengok ni. Hak lagi kesian tengok ni apa dia? Bukan kata majlis ilmu tak ada ngaji, doa pun tak ada, berwirid pun tak ada, berdoa pun tak ada, terus belakang. Betul-betul dia bagi salam, kiri kanan dia bangkit. Tak ada langsung nak berwirid, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhlah aku pada api neraka, tak ada. Minta syurga, kok nak doa untuk mati hang, sedangkan umur hang dah 50 tahun, 70, 60 tahun, 70 tahun, umur nak mati. Ada tak hang doa untuk akhirat hang? Ada tak hang nak doa untuk pemuda sakaratul maut hang? Tak ada. Lagi kesian. Kita duk buat perangai macam ni, selalunya budak-budak ya. Anak cucu kita umur darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6. Cuba tengok maklum anak cucu kita, dia sembahyang apa dia bangkit? Mana dan berwirid apa, bahkan sembahyang depa laju. Kita baru habis ambil wudu, tengok depa bagi salam dah. Kita cepat ni. Sembahyang sopa kereta Formula 1 laju. Kita heran ke anak cucu kita sembahyang macam tu? Tak heran. Pasal budak-budak lebih menghairankan. Kesian kita tengok yang buat perangai tu orang tua. Sedangkan dia nak mati lah, sakit sini sana dah. Apa salahnya hang duduk berwirid saat hang doa, Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut, ya Allah permudahlah aku nak mati besok, ya Allah bagilah aku mati baik, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Apa salahnya? Dia punya tak dan sampai mengaji, berdoa apa pun tak dan. Tak tahulah kok dia nak lari pada majlis ilmu tu, dia lari pada awal. Senang. Allahu Akbar. Jadi ayat ibu jangan pandang leceh dengan majlis ilmu, jangan pandang lekeh dengan majlis ilmu, mesti kena mai duduk. Usaha sehabis mampu, aku kena mai duduk. Tu satu. Nombor 2, ayat ibu ni antara perangai orang suka buat lekeh. Orang pandang majlis ilmu ni tak ada apa. Orang pandang majlis ilmu ni hanya nak mengisi waktu lapang. Sementara nak tunggu sembahyang Isya, last sekali dia buat tak reti. Apa dia? Dia main dengar, tapi dia tak dengar di dalam. Duduk dengar di luar. Dia dengar di motor, dia dengar di mesin motor, duduk atas kursi batu dan sebagainya. Sedangkan ustaz duduk mengajar di dalam ni. Yang pergi dengar di luar buat apa? Satu lagi, hang tahu tak, duduk dalam masjid ni ibadat. Kenapa hang pergi duduk di luar? Allahumma salli ala Muhammad. Saya pergi ceramah satu masjid ni. Bila pergi ceramah tempat orang maklum, kita tak tahu suasana masjid tu macam mana. Hari pertama saya pergi tu, baru kali pertama pergi, kita pun tak tahu suasana macam mana. Tiba-tiba bagi salam apa semua, ustaz saya nak masuk mengajar, pakak keluar semua.
Saya ingat mereka nak balik. Rupanya mereka tak balik. Mereka dengar, tapi dengar di luar. Sebab di luar pun ada kapet, speaker di luar apa semua. Bulan pertama kita sabar. Bulan kedua makin melarat. Tahu makin melarat maklum. Oh, makin jadi-jadi dah ni. Sampai yang dengar di dalam sikit, yang duduk di luar banyak. Dia makin melarat dah. Makin teruk dah. Syok nak dengar di luar. Syok lah. Ustaz tak nampak apa yang buat di luar tu. Sambil duduk dengar isyak rokok daun. Sambil duduk dengar dia menyembang. Syok malu. Boleh lunyuk kaki. Allah Muhammad boleh angkat kain nampak sependa. Ha? Ustaz kan nampak di luar. Yang Ustaz kalau Allah Ta'ala mengajak di dalam, dia di luar duduk menyembang apa semua. Agak ada tajuk menyembang. Tak ada tajuk, Ustaz dengar Ustaz cakap pula. Ni orang benarnya perangai kita. Tak ada bagi kerjasama. Saya pun kata tak boleh jadi ni. Saya kena kata juga. Kena kata juga. Tapi bukanlah kata macam mana pun. Kita bagi nasihat lah Allah. Pasal orang tua-tua ni tak boleh lawan. Dia keras macam batang nyok malung. Allah Muhammad. Dia nak lawan ustaz, dia senang ya. Hang buang ustaz tu. Itulah. Dia nak lawan ustaz, dia benci dengan ustaz tu, hang buang. Pasal kuasa kat dia, betul lah. Kau ajak ustaz ni, ada orang panggil buang. Habis. Allah Muhammad. Padahal benda tu kita tegur elok-elok. Saya kata, ayah, ibu, cuba kita renung sah. Kok mana pun kena cakap, saya kata kena buang-buang lah. Tapi kena cakap pasal dah tak boleh tahan. Mana boleh tahan ibu orang buat perangai macam tu. Allah Muhammad. Saya pun ambil risiko, beranikan diri. Kata-kata lah, aku kena cakap juga, kena buang-buang ke pitang lain. Tak apa. Allah Muhammad. Lain saya kata, ayah, ibu, cuba kita renung sah. Ni, pihak masjid habis duit puluh-puluh ribu kapet. Dengan kapet baru, tebal, selesa tak? Saya tanya. Selesa tak? Patah selesa. Ni, aircon ni bukan saja-saja ni. Semua nak kena bayar apa yang ribu-ribu. Kipas angin apa semua. Sebab apa masjid sediakan benda ni untuk kita? Dengan kapet yang selesa, tebal, kita duduk pun lembut, aircon yang sejuk, kipas angin pun pasang lagi, speaker pun dengar sedap. Untuk apa? Saya tanya, untuk nak bagi selesa kita semayang, nak bagi selesa kita duduk mengaji. Saya kata begitu. Tapi saya heran, kenapa dalam selesa ni pun orang masih lagi suka duduk di luar. Itu poin saya. Itu yang poin saya. Kenapa orang lagi seronok duduk di luar? Dengan di luar kerah kedekiang. Orang kata tu atas kursi batu dengan hangat apa semua. Kenapa seronok duduk di luar? Tu satu. Yang keduanya, duduk di luar. Sedangkan hang duduk di dalam dia ibadat, kenapa hang duduk di luar? Saya kata begitu. Tiba-tiba masuk seorang. Habis sembahyang, tuan pengurusi panggil saya, Ustaz Amin Maisat. Dia kata apa? Tak apa, aku terima semua keputusan. Kena buang, kena. Yang penting saya bukan biadab ke apa, kita tengok cara elok. Cuma kata apa, logik akal kita lah. Dia memang kata, Ustaz, saya nak abang terima kasih banyak-banyak ke Ustaz. Ustaz tegur benda ni memang saya suka. Alhamdulillah, tuan pengurusi sokong kita bagus ya. Lepas tu siapa nak buang kita, tak boleh ya pengurusi. Dah sokong kita. Allah Muhammad. Saya nak habaq lama dah benda ni Ustaz, tapi saya berkelahi. Baguslah Ustaz kata ni kok-kok orang boleh dengar. Ustaz ni kok-kok orang boleh dengar. Ustaz daripada tu kuliah saya ramai. Tengok orang lain saya tak tahu. Tapi saya habaq, siapa pun mengajar, tok guru mana pun yang mengajar, duduklah dengar. Jangan fikir apa, fikir dia satu ibadat untuk kita. Tambah kalau pengajian tu, kita mengaji kitab fiqh, mengaji kitab tauhid, mengaji kitab tasawuf, wajib tu.
wajib macam semayang, wajib macam puasa. Hang kena main mengaji. Yang keduanya, ayah-ayah, ibu-ibu, ni hari ni main apa? Main nak bagi ubat suntik semangat. Kita kena main mengaji. Ayah ibu rahmati Allah, kena main mengaji. Pasal apa? InsyaAllah orang yang mengaji ni selamat dia. Selamat dia, dia takkan sesat. Yang mana kata Nabi SAW, Nabi kata di akhir zaman nanti, akhir zaman, waktu suasana jadi kelang kabut, waktu manusia jadi pening, yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Ada tak zaman lah ni? Ada. Orang baik dikatakan jahat, orang jahat diangkat sebagai pemimpin. Oh, jadi orang baik. Khianat diberi amanah, orang amanah kena buang. Zamanlah manusia dah jadi binatang. Manusia lebih teruk pada binatang. Zamanlah ayah-ayah, ibu. Nabi kata zaman tu kamu akan nampak manusia lebih teruk daripada binatang. Manusia bertelanjang, berzina tepi-tepi jalan. Maklum waktu tu manusia telanjang. Waktu tu manusia berzina tepi jalan, tak nak malu dah. Ayah ibu, agak-agak adakah manusia tu kita? Adakah kita akan termasuk dalam golongan tu? Na'udzubillah min zalik. Kita pun manusia. Kita tak mau, hari kita kata kita tak mau jadi orang macam tu, bertelanjang, berzina tepi jalan dan sebagainya. Padahal kita pun manusia. Nak selamat diri, ayah-ayah ibu, kena mengaji hari ni. Orang yang mengaji takkan sesat. Yang kedua, orang yang berselawat takkan sesat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Yang kedua, orang yang ni belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu agama, dia takkan sesat. Orang mengaji ni, ayah bin rahmati Allah, saya nak abang satu benda. Apa dia? InsyaAllah kesudahan dia syurga. Kesudahan dia syurga. Pasal apa saya kata syurga? Sebab dia dapat keampunan Allah. Pasal apa saya kata dia dapat keampunan Allah? Sebab malaikat tolong minta ampun untuk dia. Ya Allah, ampunilah maklum tu. Sebab dia mengaji, ya Allah ampunilah dia, ya Allah. Kalau malaikat yang tolong recommend, malaikat dia minta kepada Allah, tolong Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah Allah ampun. Allah ampun. Sebab tu nah, ayah-ayah rahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, mainlah mengaji. Kita pun tahu, secara logik akal kita, kita pun dapat rasa apa dia. Kita buat satu benda, kita buat satu majlis, kalau ramai, seronok tak? Seronok. Maklum, buat satu majlis ramai, seronok tak maklum? Tak jawab maklum seronoklah maklum. Kita buat kenduri, orang main ramai, habis lauk orang makan, seronok tak? Seronok. Kita buat program apa pun, ramai orang sambut, ramai orang sertai, ramai orang main, kita pun jadi syok, kita jadi semangat, seronok. Cerita dia, buat apa pun kalau ramai sambutan, orang sokong, orang mau, seronok. Cuba buat satu benda, orang tak mau. Buat kenduri, orang tak main, maklum, orang maklum. Ni lauk masak apa semua ni, kita tak syok. Tambah masjid yang hari ni punya cerita ni masjid, orang lelaki yang boleh main, muslimat tak boleh main. Dia buat pula peraturan macam tu. Masjid, orang lelaki yang muslimin dia boleh main, muslimat tak boleh main.
Lagi kita nak kena beri kerjasama, sebab dulu kalau ada muslimat nampak ramailah juga. Ni hang tak bagi muslimat mai, yang hang pun tak mai. Oh, lagi tak ramai. Tidak jadi. Patutnya hang dah tahu muslimat tak boleh mai, hang mai lah. Bagi ramai. Allah, kita jadi leceh benar ni. Kadang-kadang sedih tengok tinggal sampai 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Macam ni bagus lah ni, ramai lah ni. Ni kira ramai. Bagi saya ni ramai. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab ada yang masjid 3-4 orang ya. Tak larat panggil dah. Tak larat kempen dah lah ribuan, tak tahu dah. Sebab mereka tak mau ubah. Tadi saya kata panggil ustaz lain lah. Saya dah beritahu lain. Allah SWT. Kesian ibu-ibu jadi macam tu. Sebab tu ayah-ayah ibu-ibu lapangkan masa, mainlah mengaji maghrib dengan Aisyah ya. Main mengaji. InsyaAllah Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Itu pertama, untuk beribadah. Yang keduanya, kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk diuji. Juga Allah berfirman. Allah kata apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, akulah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, kehidupan. Aku bagi hang hidup. Pasal apa hang hidup? Liyabluwakum, aku akan uji hang. Aku akan uji hang. Dalam surah lain Allah sebut, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Aku pasti akan uji hang wahai manusia. Jadi ayah ibu kena ingat maklum, tanam di sini, tanam di hati. Aku hidup pasti akan diuji. Pasal apa saya suruh tanam tu? Sebab bila kita tanam, kita ingat kata hidup mesti akan diuji. Waktu kita kena tu, kita lebih bersedia. Kita lebih bersedia. Ada orang dia lupa. Ada orang dia lupa benda ni, tiba-tiba pun kena seketui kat dia, dia jadi serupa tak tentu arah. Dia jadi nak teriak, dia jadi nak mengamuk, bercakap serupa orang tak ada agama, dia tak mau makan, dia jadi gila. Dia jadi apa? Orang panggil apa? Stres. Dia stres. Lagi apa lagi? Dia jadi duduk termenung ya. Termenung ya. Murung. Termenung pula lah. Termenung tu betul juga. Dia jadi murung. Pasal apa? Sebab dia tak sangka benda tu boleh kena dekat dia. Kok mana pun hang pasti akan kena. Sebab Allah janji, Allah kata walanabluwannakum, aku pasti akan uji hang wahai manusia. Apa Allah uji? 6 benda. 6 benda ni siapa tak pernah kena? Siapa tak pernah kena 6 perkara ni? Tak ada manusia yang terkecuali 6 perkara ni mesti kena dekat dia, mesti kena. Hang raja, hang YB, hang menteri, hang orang kaya, hang raja, hang rakyat, hang orang kaya, hang orang miskin, hang orang baik, hang orang jahat, hang orang Islam, hang orang kafir, hang kan kena. Pertama apa dia? Allah uji hang dengan ketakutan. Takut. Takut. Siapa hidup tak takut? Siapa hidup tak takut? Semua orang hidup dalam ketakutan hari ini. Ayat yang dirahmati Allah. Contoh, saya contoh. Kita buat rumah. Pasang pintu, pasang tingkap, pasang grill, pagar. Sebab apa? Siapa tak takut? Kalau tak takut, buat apa pasang ni? Semua orang hidup ketakutan. Walaupun benda tu tak jadi dekat hang, hang dah fikir awal benda ni. Padahal benda tu tak jadi lagi dekat hang. Betul tak? Tapi hang dah fikir awal.
Automatik hang akan bijak benda ni. Aku buat rumah, kena pasang tingkap. Buat tingkap, kena pasang grill besi. Pasal hang takut pencuri masuk rumah hang. Benda tak kena lagi, tapi dah fikir awal. Takut. Tak pegang duit banyak-banyak pun takut. Walaupun hang duit banyak, tapi hang tak pegang di tangan hang, takut. Hari ni lagi kita hidup dalam ketakutan. Seriau. Apa dia? Coronavirus. Siapa tak takut? Semua orang takut. Semua orang takut ni benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allah uji kita dengan ketakutan. Satu serangan yang mematikan kita, mematikan manusia. Sebab apa jadi macam ni? Rahmati Allah. Sebab manusia tak pernah berubah. Manusia dia tak mau berubah. Manusia tak berubah. Tak lepas jadi tsunami. Tsunami, Allah hantar tentera dia tsunami. Adakah lepas tsunami tu berubah, beriman, bertakwa pada Allah? Tak. Manusia macam tu juga. Jadi gempa bumi macam tu juga. Manusia tak ambil peduli. Hak maksiat akan terus buat maksiat. Hak masjid bertakwa pada Allah, orang tu jugalah. Kau nak bertambah tak ada. Hatta sekalipun Allah hantar ni COVID-19 ni, bukan takat dia seorang Malaysia, dia seorang dunia, berjuta ni manusia mati. Adakah kita ambil pengajaran? Kok berubah, aku nak, dunia ni penuh dengan penyakit dah, dunia nak berakhir dah, aku nak berubah jadi orang baik, aku nak main masjid, aku nak dengar kuliah, aku nak buat amal, aku nak mati. Dah, manusia tak berubah juga. Ayah ibu-ibu cuba tengok pada Bani Israel. Macam mana Allah hantar kepada mereka musibah berkali-kali disebabkan perangai mereka tak mau berubah. Allah sebut dalam Quran. Allah kata, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. Kata Allah, kami hantar kepada Bani Israel pertama taufan. Hancur bumi Mesir pada waktu tu. Fir'aun hantar utusan pi kepada Musa. Wahai Musa, tolong doa pada Tuhan hang supaya hilangkan taufan ni. Kalau hilang, kami janji, kami beriman dengan hang. Tengok, janji nak beriman, janji nak jadi berubah jadi baik. Bila hilang taufan tu, berubah tak? Tak berubah, tetap kafir. Disebabkan mereka tak berubah, Allah kata fa'arsalna alaihimul jarad. Kami hantar kepada mereka bala kedua, musibah kedua. Apa dia? Belalang. Allah hantar belalang. Lumpuh ekonomi Mesir pada waktu tu. Belalang makan habis tumbuh gandum-gandum mereka sampai rosak Mesir. Lumpuh ekonomi Mesir. Pula minta putus, wahai Musa, tolonglah doa kat Tuhan hang ni, bagi hilang belalang ni. Hilang, kami beriman dengan hang 2 kali. Nabi Musa ni dia orang betul. Ada dia kata tak percaya hang kencing kuat. Tak ada ah. Walaupun dia tahu ni semua kaki kencing macam ni. Allahumma salli Muhammad. Tapi dah dia dengar kata umat dia nak beriman, doa ni. Doa. Tu kata Nabi ni, ya Allah hilanglah ni, dalam hilang. Adakah lepas tu beriman? Tak beriman juga. Manusia ketegak, manusia tak berubah. Disebabkan tu Allah kata apa? Fa'arsalna alaihimu qummal. Kami hantar kepada manusia pada waktu tu qummal, virus yang menyerang kulit-kulit manusia, mati pada waktu itu. Tak berubah juga. Allah kata fa'arsalna alaihimud dafadi'. Kami hantar kepada mereka katak. Suara-suara katak menyebabkan mereka tak boleh tidur. Maklum tidur, nyamuk main ni di telinga kita boleh tidur maklum. Tu bau nyamuk maklum. Ni katak. Bunyi dia tu sampai tak boleh tidur. Pi buat janji dengan Musa, wahai Musa, kalau hilang benda ni, kalau hilang kami beriman. Allah hantar, tak berubah juga. Fa arsalna alaihimu ad-dam.
kami utuskan pada Bani Israel itu darah. Sungai Nil, minuman mereka semua tukar jadi darah. Berkali-kali Allah hantar musibah. Tak mustahil ayat ibu, Allah berkuasa hantar musibah berkali-kali pada kita. Tengok jadi balik. Jadi balik Ibn Rahmati Allah di Kedah, di Pulau Pinang jadi. Ibu, kita kena bersyukur. Bersyukur dengan Allah. Masjid boleh buka balik, kuliah boleh main balik. Kalau betul hang bersyukur, masjid boleh buka, hang main. Tumpang Allah Ta'ala bagi main. Esok tak boleh main pula. Waktu tu, tengok hari tu ni, yang orang kata tak boleh main, waktu tu hang nak main. Allah, geram tengah. Sampai kena kompon 1000, masuk majalah, masuk surat abang, masuk majalah 3, muka hang. Hang tak malu lah. Waktu tu mula nak cakap pandai. Ustaz pasal apa tak boleh main masjid? Kan? Kita takut Tuhan kan, takut Covid. Dia cakap itu geram dengar. Tiba-tiba hari ni boleh main, hang tak main. Ni pintu sebelah langit dan bumi boleh buka, hang masih lagi dengan perangai hang. Jangan macam tu ibu. Ambil peluang mainlah dalam hati Allah. Yang ketiga, kita diciptakan untuk mati. Di sini boleh lajak ke? Bunyi titik berhenti. Macam mana abang? Dah memang kena berhenti kah? Pasal peraturan baru kita kena ikut. Kan sekali bagi masalah pula, kita kena ikut benda tu. Jadi diciptakan untuk mati. Jadi rahmati Allah, pertama ibadat. Ibadat ni alhamdulillah dalam bab sembahyang kita cantik. Cantik sembahyang Jumaat memang ramai. Kita kalah sikit tentang majlis ilmu. Sedangkan majlis ilmu tu pun ibadat. Mailah rahmati Allah, duduklah. Siapa yang mengajar pun kita memang jadi tanggungjawab kita. Ni masjid aku, qaryah aku, duduk. Bagi ramai. InsyaAllah ramai ni buat apa pun seronok. Nombor 2, kita dicipta untuk diuji. Ingat, kita pasti akan diuji. Waktu hang diuji tu, banyak orang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, hang hidup pasti akan mati. Jadi, ayat-ayat merahmati Allah, saya rasa cukup sampai dekat tu. Hari ni peringatan buah mula. Main terus dia 5 ustaz. Tak apalah, semangat, seronok. Saya duduk tunggulah Masjid Teluk Ibis, duduk tanya bila boleh kuliah mula, dah ke kuliah kan. Abang Yusri kata Allah masyumat nanti ustaz tak mula lagi. Dengar atau boleh mula, seronoklah. Jadi alhamdulillah Allah kena ambil cakna, kena ambil pot, kita kena main insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu Allah tengok kita, Allah dia kesian dengan kita, dia angkat bala ni. Sebab apa? Dia tengok manusia bertakwa dengan dia, manusia berubah jadi baik, taat kepada dia. InsyaAllah Allah angkat bala ni, InsyaAllah nah. Wallahu a'lam. Dan ayat rahmati Allah, sebelum saya tutup baca doa, saya nak mengajak ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang yang berkerjaya, marilah sama-sama kita ada siapa yang nak berwakaf, ada siapa yang nak berzakat. Cerita sikitlah perkembangan pusat pengajian saya hari ni. Kami dah siap, kami bina surau. Di pusat pengajian tu bina surau. Surau sampai hari ni kami dah siap ikat bata keliling, kami dah buat bim atas, dan kami hari ni buat rangka bumbung. Rangka bumbung. Alhamdulillah, bumbung tu ada orang support. Alhamdulillah, ada orang support. Sebab bini dia ni ninggai, dia ambil peluang, dia support, dia wakaf atas nama bini dia. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, ni nak kena buat api, masukkan wiring api pun semua pun ada orang bagi. Alhamdulillah, kita buat kerja betul ni insya-Allah. Allah tolong kita. Ada ya insan-insan nak mai tolong kita. Nah, rahmati Allah. Jadi kok-koklah ayah-ayah, ibu-ibu ada duit untung, jom kita bantu pusat pengajian saya. InsyaAllah Allah berkati. Tabung ada di atas kursi belakang tu. Mudah-mudahan Allah berkati harta benda kita. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.